tempat nama dia Syurufat. Syurufat ni di Iraq, di kawasan ini kawasan orang Kurdi. Dan memang kawasan tu memang Kurdi lah dulu. Dan dijumpai terdampar di pegunungan Ararat yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Bukit Judi. Bukit Judi, nama nanti. Bukit Judi ni jarak dengan Syurufat tadi 520 kali. Agak-agaknya buat kapal tu di Kampung Pauh Kerachi, terdampar dia di Pasir Masyarakat. Kan pula jauh tu kan, naik kereta api waktu malam tu. Tapi laju tu kan. Pada lempar tu tengok. Tak dengar cerita. Ini ikut kajiannya, ikut kajiannya begini. Dan kalau kita lihat permulaan bina ini kapal Nabi Nuh ni ialah pada tahun 2465 before Christ, maknanya sebelum kelahiran Nabi Musa. 2400 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Dan siap 120 tahun lepas itu. Tahun siap. Dan kalau kita tengok dalam cerita dalam sumber Islam ni memanglah begitu, bahawa Nabi Nuh alaihissalam membina kapalnya dengan dalam surah Hud dia kata wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Kamu buatlah al-fulka ni makna bahtera besar dengan pemerhatian kami dan juga wahyu daripada kami. Maknanya Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya membuat kerja-kerja pembinaan itu di atas pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak ada kepakaran, tetapi mereka buat mengikut pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pentingnya. Yang pentingnya yang kita nak kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Ibrahim tadi. Kita tidak bersedia menghadapi malapetaka yang kita hadapi sekarang. Tapi bila kita balik kepada Nabi Nuh alaihissalam, dia bersedia 120 tahun dah bersedia untuk menghadapi banjir besar itu. Buat kapal, tanam pokok, buat kapal 120 tahun buat kapal. Kemudian naik, maknanya dia tahu dan dia bersedia. Jadi kita nak yang macam ni lah. Dulu bila peristiwa di Aceh berlaku, barulah nak letak buaya lah, nak letak macam-macam kat laut. Lepas tu bila buaya tu ada buat isyarat pun kadang-kadang tak fikir lagi. Macam yang berlaku di Haiti lah. Di Haiti tu pakar-pakar kata tahu benda tu nak berlaku tapi tak tahu. Tahun lagi besok ke, tahun lagi ke, 10 tahun lagi ke, 1 tahun lagi ke, tak tahu. Ini maknanya teknologi yang ada masih belum mampu untuk kita nak lawan yang dikatakan wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dengan pengawasan Allah. Bila Allah mengawasi kita, dia kata terus. Kamu buat macam ni, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni. Kamu bersedia. Tak apalah, sebab itu ada amaran daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tapi kita saya pernah mengalami gempa di satu masa bila saya bertugas di Jepun, tidak. Waktu saya duduk di Sarawak, saya dipinjam oleh JPA, bertugas di kedutaan. Dan saya duduk di rumah kedutaan pada malam itu, saya balik drama. Pukul 12 malam itu saya nak duduk, pasir dia goyang kuat tu. Lepas tu rumah tu kawan kedutaan, dia tunjuk saya, dia kata tak ada dah goyang. Dia kata, saya ingat ada orang goyang tu bukan juga apa. Dia kata tak, itu gempa bumi dia kata. Gempa bumi dalam 4 poin, saya ingat 4.2 itu lah kalau picture ya. Jadi dia tak buat sangat bagi orang Jepun, dia biasa ya. Lepas tu dalam setengah jam tu buka TV dah ada laporan. Yang malam dah ada laporan. Maknanya dia orang dah bersedia. Kemudian besoknya saya jumpa dengan seorang pegawai JPAN. Sekarang JPAN tu dia berada di Sarawak, sebenarnya dia berada di
punya gempa bumi itu, dia kata lari dalam 2-3 saat dia kata. Lari dalam 2-3 saat. Maknanya ada kecanggihan lah yang ada di Jepun tu untuk mengenalpasti malapetaka dari gempa bumi yang akan berlaku. Ya? Sebab itu saya jumpa lah dengan ramai daripada pegawai kita di Indonesia ni yang duduk di Jepun. Dia kata, Ustaz, tak tahu lah, dia kata Sarawak tu ada satu laluan di bawah tanah tu, laluan gempa, dia akan pergi sampai ke Papua New Guinea. Daripada Jepun, dia akan turun sampai Papua New Guinea. Ya? Baik, itulah salah satu case bakun projek tu tak jadi. Takut-takut jadi macam tu lah. Bila dah siap nanti, air dah terkenang, dah terjadi tasik besar. Lepas tu bila berlaku gempa bumi, pecah benda tu, sekurang-kurangnya 4 ataupun 5 bandar di Sarawak akan tergelar. Belaga, Tapit, Ibu, Sarike dan juga Bintango akan tergelar. Itulah kita ada Allah Alam dah. Bukan sebab itu dia. Ya? Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila kita balik pula kepada cerita Nabi Nuh ni, dia umur masa tu 600 tahun. Maknanya dia hidup sampai itu 400 tahun. Selepas pada banjir besar tu 400 tahun dia hidup. Dia dekat 1000 tahun umur dia. Kemudian pula dia berdakwah saja dalam Quran disebut 950 tahun. Dia kata ya bunayya irkam ma'ana. Maka dia ada dalam gelombang kapal itu, dalam kapal atau gelombang tu, tengok anak dia tak nak naik, tak nak naik atas kapal. Dia kata ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama aku. Tapi anak tu dikata tak nak. Dia kata sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik atas gunung, aku akan lepas daripada air. Tapi kita fahamlah bahawa gunung itu sendiri tenggelam 7 meter di atas gunung. Kalau ikut kita ni dalam mengikut sejarah Islam tak lebih kurang. Ya, jadi anak dia tenggelam. Jadi hang-hang yakin ni daripada 3 bulan ni lah akhirnya berkembang anak cucu Nabi Adam sampai nak kita adalah ikut cerita dalam Alkitab ni, orang tu pergi ke mana, orang ni pergi ke mana, nama dia apa, ya, kita tak kisah itu, ya. Kemudian apabila turut air itu, itulah kita Nabi Nuh AS melepaskan gagak untuk mencari tempat yang kering. Tapi gagak tak balik-balik. Sebab apa? Sebab bangkai banyak. Jadi tak balik dia. Leka dengan bangkai. Jadi tak balik-balik dia. Dan lepas minggu barulah hantar burung merpati. Burung merpati keluar tapi tak dapat nak hinggap. Tak ada tempat yang dia nak hinggap, dia balik. Jadi tahulah baru belum penuh lagi. Kemudian barulah seminggu selepas itu ikut pada dia kata, begitu apa ni Alkitab, dia kata barulah dia jumpa ranting pokok zaitun. Ya, dia bawa balik ranting pokok zaitun kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh yakin bahawa ada tempat yang dah duduk. Jadi itulah itu luaran. Itulah ceritanya masak bubur Asyura. Okey. Baik. Dalam cerita Nabi Nuh ni kita ambil beberapa perkara lah, ya. Beberapa perkara. Yang pertama ni tuan-tuan, apa yang boleh kita ambil daripada Nabi Nuh ni? Kita Nabi Nuh ni, yang pertamanya ingatan kita ialah jangan ketinggalan kapal. Nabi Nuh kata naik semua, ada yang tak naik. Yang tertinggal tu kemana perginya? Tak. Jadi kita pun macam tu jugalah. Kita ni nak layan ni, kalau masa naik, kita tak naik, hanya kita. Ni faham kan? Ni faham. Masjid kata naik ke masjid, tapi ada orang tak nak pergi masjid kan? Hanya dah dia. Mungkin kita katakan itu sebagai satu perumpamaan pada cerita Nabi Nuh ini. Orang yang ketinggalan kapal, dia tak selamat. Yang tahu. Yang kedua, siapa-siapa yang naik
satu